Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada pelajar-pelajar tingkatan 3. Jadi pada minggu ni kita sambung balik dalam subjek PJK tingkatan 3. Jadi last week korang dah belajar tentang gimnastik asas. Okey. Jadi saya dah tunjukkan lah ada contoh video tentang gimnastik dan harap korang dapatlah faham sedikit pun tak apa sebab kadang-kadang benda ni kita tak expect nak jadi penari kan. Walau bagaimanapun korang tetap hadap lah. Jadi nanti saya akan bagi soalan bila kita dah habis topik tarian semua ni lah. Okey, jadi untuk minggu ni saya akan teruskan dengan unit 2 iaitu pergerakan berirama. Okey, sekarang jom kita tengok slide yang telah saya sediakan. Okey, unit 2 pergerakan berirama. Standard kandungan. Yang pertama, melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut muzik. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dalam pergerakan irama. Yang ketiga, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti fizikal. Yang keempat, berkomunikasi dengan dalam berbagai cara semasa melakukan aktiviti dan akhir sekali membentuk kumpulan dan kerjasama dalam kumpulan. Jadi ini yang harus kamu capai lah untuk topik ni Okay, next kita pergi kepada pengenalan. Okay, pengenalan maksud saya pengenalan pada pergerakan berirama. Jadi pergerakan berirama ni menggalakkan murid bertindak secara fizikal, sosial dan emosi terhadap suatu irama atau muzik melalui pergerakan kreatif dan tarian. Okey, yang kedua, pergerakan kreatif ialah satu bentuk ekspresi fikiran, idea atau perasaan melalui pergerakan badan secara simbolik. Okey, jadi harap kamu fahamlah dengan apa yang ditulis ni. Okey, tarian tradisional dibentuk oleh rakyat yang melambangkan kehidupan dan pengalaman mereka di suatu daerah atau negara. Manakala tarian etnik mencerminkan ciri-ciri unik suku kaum tertentu, terutamanya kebudayaan kaum dan keagamaan mereka. Yalah, macam kat negara kita ni kan banyak tarian macam yang akan kita belajar ni, tarian zapin, tarian ngajat. Jadi semua tu zapin tu macam zapin yang popular di negeri Johor, ngajat di negeri Sarawak kalau tak silap dan sewang untuk orang asli dan tarian naga tarian singa untuk kaum Cina, macam-macam lagi Pergerakan kreatif ialah satu bentuk ekspresi diri yang unik untuk berkomunikasi melalui pergerakan badan secara simbolik. Prop yang digunakan juga menggalakkan imajinasi, inovasi, kelestarian serta nilai estetik murid. Harap korang boleh fahamlah atau menghadamkan apa yang tertulis kat situ. Okey, first ini adalah contoh pergerakan kreatif lah. Di sini adalah yang pertama ni berskip dengan pool noodle mengikut warna jalur gemilang. Okey, kalau kat sini ada 3, 9, 10, 12 orang. Jadi yang line 3 ni dia pegang pool noodle yang warna biru, line yang kedua ni dia pegang pool noodle yang warna kuning, yang ketiga warna putih dan yang last kali ni warna merah. Okey, kamu tahu tak apa pool noodle? Pool noodle tu dia macam gabus yang lembut, jadi dia boleh bengkok lah, dia fleksibel. Jadi benda tu lah korang buat main untuk ni lah menunjukkan tarian-tarian ataupun gerakan kreatif yang akan kamu belajar. Okey, yang pertama ni berskip dengan pool noodle mengikut warna jalur gemilang, melentik ke sisi kanan dan kiri. Jadi pegang pool tu melentik lah ni mudah. Kemudian yang ketiga, mengayun pool noodle secara berselang-seli untuk membentuk ombak. Okey, jadi kalau yang orang pertama tu dia akan pegang pool tu ke atas, manakala orang yang kedua tu akan pegang pool ke bawah. So benda ni dia akan berselang-seli lah. Maksudnya orang yang pertama tadi dia akan turun pula dan orang kedua tu akan naik pula. Jadi dia akan nampak satu corak ataupun satu pergerakan macam ombak lah bila kita tengok pada jauh. Itu menunjukkan lebih cantik lah persembahan dia. Okey,
Kemudian nombor 4, mencongklang mengikut arah jam sambil mengayun pull noodle. Mencongklang ni macam tu lah Kalau tengok pada gambar tu, dia gerak macam ni je. So dia akan bergerak pusing. Jadi nampaklah persembahan pergerakan berirama dia tu ataupun pergerakan kreatif yang telah dipelajari lah. Sekarang kita masuk terus kepada tarian lah. Okey, pergerakan kreatif, iaitu antaranya adalah tarian zapin. Okey, tarian zapin merupakan salah satu daripada jenis tarian Melayu tradisional. Okey. Okey, yang kedua, zapin berasal daripada perkataan Arab iaitu zafan yang bererti penari dan al-zafin yang bermaksud gerak kaki. Yang ketiga, tarian ini diperkenalkan oleh para pedagang daripada Timur Tengah pada abad ke-14 dan amat popular di negeri Johor. Jadi tarian zapin ni memang satu tarian tradisional orang Melayu dan kebanyakannya banyak ditarikan atau popular di negeri Johor. Alright. Okay, seterusnya, tarian zapin biasanya diiringi oleh beberapa alat muzik seperti gambus, rebana, gendang dan marwas. Okey, itu adalah alat muzik lah yang biasa digunakan dalam tarian zapin. Macam marwas ni saya pun tak pasti, kamu boleh google tengok dekat internet macam mana rupa marwas tu. Secara umumnya semua tarian zapin menggunakan langkah kaki yang sama. Perbezaan dapat dilihat pada pergerakan tangan. Menurut statement ni, dia kata pergerakan kaki tapak kaki tu sama saja. Cuma yang membezakan dia adalah pergerakan tangan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa video tarian zapin ni dan juga asas-asas pergerakan dia. Okey, jenis langkah tarian zapin. Okey, ni yang saya akan tunjukkan satu persatu langkah-langkah asas ni. Yang pertama langkah asas, yang kedua perkajang, yang ketiga kores, keempat tanjung labuh dan yang kelima tenglu kreasi. Okey, jadi ada 5 lah langkah tarian zapin ni Jom kita tengok jenis-jenis langkah tarian zapin yang ada dalam tarian zapin tu. Okey, jom. Okey, korang dah tengok tarian zapin tu macam mana dia punya langkah-langkah asas dia dan macam mana pasangan lelaki dan perempuan tu menggayakan, mempersembahkan tarian zapin tu. Kalau kamu berminat untuk buat dekat rumah tu, bolehlah cuba buat kat rumah tu. Kalau ikutkan, memang saya suruh korang rakam video tu tau, yang kamu tari rakam. Jadi bagi saya tak perlu lakon just jawab soalan yang saya beri pun memadai. Okey, sekarang jom kita sambung pula tarian yang kedua iaitu tarian ngajat. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan tarian ngajat ni dan juga asal usul dia. Ngajat juga dikenali sebagai kajat
atau ajat, berasal daripada perkataan engkajat yang bermaksud lompat setempat. Merupakan satu tarian etnik kaum Iban yang unik. Okey, kaum Iban daripada Sarawak daripada Sarawak. Okey, yang kedua, tarian ini dilakukan apabila mengadakan suatu majlis dan masih ditarikan mengikut perayaan kaum Iban. Jadi tarian ni bila ada majlis syukuran ke apa-apa, majlis perkahwinan ke, mungkin tarian ni akan ditarikanlah pada majlis tersebut. Ngajat untuk orang lelaki adalah lebih agresif dan menggambarkan seorang lelaki yang perkasa atau burung sedang terbang. Okey, itu kepercayaan orang Iban lah. Okey, yang seterusnya, corak ngajat perempuan pula terdiri pada pergerakan yang lemah lembut dan anggun. Kalau perempuan pula dia lemah lembut dan anggun lah. Okey, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis langkah tarian ngajat. Yang pertama, langkah burung semalau. Yang kedua, langkah bersilang. Ketiga, langkah burung kenyalang. Lelaki dan perempuan lah yang menarikan dia. Yang keempat, langkah burung merak. Yang kelima, langkah bunga ajat. 6, langkah pusing ke bawah. 7, langkah mengaut air. Ke-8, langkah titi tiung, dan air sekali langkah titi batang ataupun titi papan. Jadi ada 9 jenis langkah tarian ngajat. So untuk tarian ngajat ni, jom kita tengok beberapa video tentang asas-asas pergerakan dalam tarian ngajat. Okey, jom kita saksikan. Okey, jadi itu saja Ada 2 tarian yang harus kamu tahulah, iaitu tarian Zapin dan juga tarian ngajat. Topik bab 1 dan unit 1 dan unit 2 habis. Harap korang tahulah, faham tentang gimnastrada dan juga gimnastik asas dan tarian-tarian yang ada di Malaysia ni lah. Okey, so untuk topik ataupun unit yang ketiga,
kita akan masuk pada tajuk permainan kategori serangan. Untuk unit 1 dan unit 2 ni saya akan bagi soalan. Jadi harap korang jawab soalan tersebut dan jangan tak buat, jangan tak buat, sila buat. Dah siap nanti kamu boleh screenshot ataupun snap hantar kat saya. Better hantar dekat Telegram lah kalau kamu ada Telegram, sebab Telegram ni lebih sharp, lebih clear. Ok, saya akan send juga file dalam bentuk words. Kalau boleh lah kamu download, lepas tu kamu type balik pakai komputer kalau boleh lah, ataupun kamu boleh type pakai handphone pun boleh. Lepas tu send balik. Jangan lupa tulis nama dan tingkatan. Kamu punya jawapan tu saya ambil markah dia, sebab saya nak jadikan sebagai markah PBD. Harap kamu ambil serius lah benda ni. Semua pelajar wajib buat. Jadi di akhir tahun nanti mudah saya nak bagi markah PBD kat korang. Ok, jadi itu saja daripada saya. Kita bertemu lagi di minggu hadapan dalam topik permainan kategori serangan, iaitu bola keranjang. Ok, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.